Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali, sorry. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ainal Zaha. Okay, yay. Tiba je lagi. Okay, sebelum tu dekat luar tengah hujan. So, harap kalau ada bunyi petir ke apa ke, minta maaf ke. Sorry. Korang ingat tak tahun lepas saya, bukan tahun lepas, jauh now pergi. Tahun ni kan, saya ada buat unboxing buku sakit mental. Betul tak? Kalau tak ingat, nanti saya cuba letak link dekat bawah ataupun kat atas. So, buku dia ni yang ni. Tada! Okay, buku ni, saya kan ada cakap saya nak, selepas saya baca, saya akan cerita balik apa yang ada kat dalam buku ni kan. So, tapi saya tak buat lagi. Padahal saya dah habis baca pun. Sebab dalam ni mengisahkan orang-orang yang sakit mental. Kalau saya cerita semua, saya risau video ni akan jadi panjang. Takut jadi berjam. Dalam buku ni, cerita dia mengisahkan orang yang sakit mental dan memerlukan bantuan. Dan buku ni juga ada ceritakan pasal orang luar yang orang yang tak sakit mental, dia pandang pada orang sakit mental, dia katakan gila. Itu silap sebenarnya. Sebenarnya diorang memerlukan bantuan untuk meluahkan apa yang mereka lalui. Jadi buku ni banyak mengajarkan kita, kalau kita ternampak orang yang ada simptom-simptom sakit mental, macam dia macam tak terurus, dia rasa macam dia pelik, dia tak macam sama dia punya perwatakan dia macam lain. Apa kita kena buat? Kita kena datang kat dia, kita dengar apa yang dia nak sampaikan. Sebab bila orang bermasalah ni, orang yang sakit mental ni bukannya gila, okey? Korang kena ingat, orang yang sakit mental ni bukan gila. Dia sebenarnya ada benda yang diorang simpan terpendam dan diorang tak boleh nak cerita dekat orang yang boleh terima dia punya cerita. Sebab masalah sekarang, orang yang nak cerita masalah-masalah, kadang orang orang tak nak dengar. Kadang dia macam menyalahkan kita balik. Itu yang orang yang macam ni, dia lagi bertambah sakit mental lah. Patutnya kita, bila kita tahu orang macam dia ni pelik, dia dah lain berubah, kita datang kat dia, kita tanya dia. Bila dia start cerita, kita dengar dia sampai habis, A sampai Z. Dengar je. Korang jangan pandai nak menyelesaikan masalah ke, korang tak payah nak mengajar ke apa, korang dengar dia cerita sampai habis. Lepas tu bagi dia rehat, bagi dia minum air, bagi dia cool, biar dia rasa macam lega. Kadang-kadang orang macam ni, dia segan nak datang kat kita. Kalau macam dalam rumah tu, macam mak ataupun anak ataupun siapa-siapa, pasangan kita ke, yang nampak macam pelik, kita datang kat dia. Tapi kalau kita berseorangan, kita single, kita tak ada siapa-siapa, kita memerlukan cari orang untuk bercerita. Itulah yang dalam buku ni lah. Cakap macam tu. Kadang dia daripada kecil dia tertekan. Sebab yelah, daripada kecil apa-apa kita tak tahu kan, mungkin gaya kehidupan diorang ni, mungkin apa yang dia nak tak dapat. Kadang dia nak cerita apa-apa pun tak dapat. Jadi dia terbawa kepada alam remaja dia. Bila sampai remaja, sampai ke dewasa, yang datang dia punya depression, semua tu lah. Okay. Saya rasa macam serba salah selagi saya tak buat video tentang cerita-cerita buku. Cerita ni banyak, tapi saya nak cerita takut panjang video dia. So saya cerita ringkasan lah. Okay. Ringkasan dia, kalau kita nampak orang sakit mental, jangan kata dia gila, jangan kata dia tu gila kan. Kalau nampak dia asyik menulis 24 jam tu, jangan cakap dia gila, sakit ke apa, jangan. Dah lah cerita ni untuk pengetahuan korang. Saya pun pernah juga alami sakit mental. Ini saya punya rasa, ni diri saya. Sebab sometimes macam aku ni kadang sakit mental. Penyakit yang saya alami sakit mental tu, saya kena waktu saya ada anak. Masa saya tak ada anak lagi tu, dia boleh kawal lagi. Bila dah ada anak, dia makin buntutnya kepala. Sampai nak pergi jumpa doktor tu, semata-mata nak ambil buat penenang. Itu tujuannya. Tapi Alhamdulillah, dengan sokongan makcik saya, dia kata tak digalakkan lah ambil ubat. Kalau boleh, letakkan diri tu pada Allah. Maksudnya, yalah, mungkin masa tu jiwa kosong kan. Sebab saya kena tahap tinggi tu waktu saya lahir anak pertama. Lepas tu dah lama sikit dah okey balik kan.
Lepas tu lahir anak kedua, kena lagi. Anak kedua paling dahsyat lah. Lepas tu saya buat apa tau, mesej apa tu dengan mak kawan saya. Satu makcik ni kawan mak saya. Saya panggil dia sis lah. Dia memang terbaik sebab dia suka sangat bagi sokongan yang positif, sangat lembut. Dia punya penyampaian dia membuatkan kita terima apa yang dia cakap tu lah. Okay. Antaranya korang nak tahu kan, dia cakap apa, you kena buat sesuatu yang you rasa apa yang you takut nak buat. Yang pertama, dia bagi tahu maaf. Itu je. Maafkan diri sendiri, maafkan pada semua orang. Kita kena minta maaf walaupun perkara tu kita buat tu betul. Macam itulah. Lepas tu saya berborak dengan mak saya, tapi saya tak cerita pasal diri saya sakit ke apa kan. Saya berborak. Lepas tu mak saya ada cerita, mungkin jiwa kosong. Yes, saya ngaku jiwa saya kosong. Lepas tu saya buat zikir, amalan yang mak saya bagi, selawat. So itulah ubat-ubat dia, membuatkan saya itulah nak elakkan saya punya sakit mental ni. Mungkin saya tertekan sebab masa tu lahir anak pertama, berpantang seorang dengan suami lah kan. Tapi tak ada orang yang nak guide kita sampai habis pantang. Kita tak reti nak jaga anak masa tu, baby lagi, tak reti, semua tak reti anak sulung. Jadi bahaya juga kan kalau orang lepas bersalin ni, dia punya emosi dia. Sebab tu harap-harap korang yang tengok ni, kalau korang tengah berpantang ke ataupun bakal nak berpantang, korang kena siap sedia dari segi mental. Itulah. Mungkin saya tak bersiap sedia. Saya ingat saya bersalin, masa bersalin anak pertama tu saya just buat persiapan untuk bersalin je. Tak ada persiapan untuk mental, semua tak ada. Anak kedua kan saya tumpah darah teruk. Itu yang nak lonjak saya punya mental, sampai saya macam nak bunuh diri. Itu sampai tahap tu. Lepas tu saya cuba cari diri saya. Saya baca taklim, saya ngaji, saya zikir, mulut tak berhenti-henti istighfar, macam itulah. Sebab saya takut ada yang menguasai jiwa kita. Kita duduk keluarga yang berjauhan. Lepas tu mak ayah kita duduk jauh. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey dah. Alhamdulillah. Benda tu dah berlalu macam tu. Yang penting saya cakap dengan diri saya, jangan jiwa kosong. Bila jiwa kosong tu yang datang balik dia punya apa tu, anxiety dia lah, depression lah, disorder lah, bipolar lah. Sebab semua perasaan, takut, risau, malu, rasa menggigil, rasa macam tak ada nafas, rasa macam nak mati, semua ada. Saya dah cakap dengan diri saya, jangan ada jiwa kosong. Macam tu, tak boleh jiwa kosong. Jadi, kalau jiwa kosong dia, dah lah, dia tak betul. Gitu, okay. Saya tahu korang semua baik, dan korang tak macam saya. Dan hidup ni kena happy, kena bahagia. Apa yang kita buat tu kena bahagia. Kita kena ceriakan diri kita, barulah kita boleh ceriakan orang lain. Alhamdulillah tak ada dah. Alhamdulillah sekarang risau pantang. Sebab dia masa pantang je saya punya. Dia senang cerita masa dia macam mewoyan. Ni dekat dalam ni dia ada cakap, dia kata, tolong, pertama sekali anda perlukan pertolongan jika anda mengalami simptom yang tidak normal. Daripada siapa? Jawapan paling tepat adalah tolong diri anda sendiri. Ya, bangun dan bantu diri anda untuk lebih bersedia dan terbuka mencari dan menerima bantuan dari luar. Buang perasaan malu, rendah diri, rasa diri tidak berguna dan pelbagai andai negatif dalam mendapatkan pertolongan. Percayalah, meminta dan mencari pertolongan bukan bererti anda lemah. Malahan ia adalah tindakan yang paling berani. Kita sedar sebagai hamba Tuhan, kita sememangnya lemah dan perlukan bantuan insan lain. Yes. Saya juga, saya cuba untuk beranikan diri. So, itu saja video saya kali ni. Saya macam dah lega sebab dah buat video tentang buku ni. Sebab saya ada cakap kan saya nak buat. Okay, itu saja. Minta maaf sekira ada kekurangan. Yang mana baik tu datang daripada Allah SWT. Yang buruk datang daripada saya sendiri. Saya silap. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.